boleh happy. Tapi hang boleh happy nak masuk ni. Mungkin bilik itu menjadi tumpuan ataupun sekarang semangat ataupun spirit. Terletak di kompleks perumahan PDRM Tunku Kudin, Gelugur, Pulau Pinang, merupakan salah satu kawasan di mana ianya sangat bersejarah dan ianya ditinggalkan tidak berpenghuni dan tidak diubah suai ataupun dinaik taraf oleh pihak tertentu. Rumah Tunku Kudin episod kali ini akan ditengahkan dalam siri Paramistik Urban Explore. Rumah Tunku Kudin ini adalah sebuah banglo tinggal milik Raja Muda Kedah, iaitu Tunku Didaudin Ibni Almarhum Sultan Zainul Rashid, merupakan adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah yang merupakan Sultan Kedah pada suatu ketika dahulu. Dan Tunku Kudin, nama jolokan yang diberi adalah merupakan adik kepada Sultan tersebut. Tunku Kudin adalah merupakan salah satu jurai dari keturunan Nabi SAW dan merupakan salah seorang ulama sufi yang dilahirkan di Alusta, Kedah. Dia tinggal di sana dalam lingkungan 1884 sehinggalah kematiannya pada tahun 1906. Macam mana kisah berlaku, macam mana dia boleh tiba di Pulau Pinang dan sebagainya akan dikupas dalam satu siri rumusan pendek, di mana pada waktu dahulu pada perang di antara Siam dan Kedah pada zaman Kesultanan Kedah pada waktu itu, Siam datang untuk menjajah dan mengambil alih tusuk pemerintahan ataupun kedudukan tanah di Kedah pada waktu dan ketika itu. Wilayah Kedah sangat besar dan kita tahu pada waktu itu Kedah hingga ke Pulau Pinang, Seberang Perai dan sebagainya adalah merupakan satu negeri Tidak sehingga Siam datang dan mula menakluk kawasan di Kedah dan kemudian mereka tumpas di tangan Siam pada waktu dan ketika itu. Jadi apabila dia kalah, Sultan Ahmad Tajuddin berundur ke Pulau Pinang dan kemudian selama 4 tahun dia berutus surat dan mendesak pihak British supaya campur tangan dalam isu penaklukan Siam pada waktu tu. Setelah berutus surat meminta bantuan, British tidak mengendahkan bantuan daripada baginda dan pihak Siam telah pun membunuh semua pembesar-pembesar, termasuklah adik perempuannya, 2 orang anak perempuan dari kerabat baginda pada tahun 1826. Kemudian pergolakan masih berlaku dan ianya berlarutan sehinggalah pihak British mencapai satu persetujuan dengan Siam, di mana campur tangan British ini telah pun mewujudkan satu perjanjian
iaitu perjanjian Bernie. Kedua-dua pihak tidak akan memasuki sempadan masing-masing. Hal ini menimbulkan kemarahan kepada Sultan Ahmad Tajuddin kerana wilayahnya telah pun disekat lah dan dia tiada lagi pengaruh dekat kawasannya. Kemudian bagi orang-orang Melayu yang cuba untuk menyeberangi sempadan tersebut, mereka akan dianggap sebagai lanun dan boleh dikenakan hukuman. Hal ini membuatkan Sultan Tajuddin menjadi marah dan Tunku Kudin telah pun bertindak dan melancarkan satu serangan. Sejumlah 16 perahu yang diketuai oleh Tunku Kudin dan juga yang lain-lain telah pun dilancarkan untuk mendapatkan kembali kawasan jajahan mereka di Kedah. Tetapi serangan ini tidak bertahan lama, lalu mereka mundur. Pada tahun 1831, pasukan Kedah yang dipimpin oleh Tunku Kudin berjaya bersama 2,000 orang, termasuklah 80 bekas sepoi British, merampas semula Kuala Kedah pada waktu itu. Ini merupakan satu kejayaan yang besar. Tetapi sayangnya pasukan Tunku Kudin hanya bertahan selama hampir 3 bulan. Namun begitu, kemarahan askar dari Bangkok dan Songkla menyebabkan tentera Kedah ini sekali lagi tewas dan terpaksa berundur semula bagi mendapatkan perlindungan. Seramai 7,500 orang tentera dengan 3,000 gajah telah bergabung dengan Angkatan Tentera Siam dan berada di alur Kanu dan mengepung kota Kuala Kedah. Selama dalam tempoh 5 bulan, Tunku Kudin dan pahlawan bertahan sehingga mereka semua terbunuh. Ada satu laporan iaitu Singapore Chronicle bertarikh 5 Januari 1832. Tentera Siam dikatakan sangat takut akan semangat dan juga keberanian Tunku Kudin. Lalu mereka telah pun mengupah beberapa orang untuk membunuh beliau dengan cara meletupkan rumah Tunku Kudin pada waktu malam pada tahun dalam lingkungan 1829. Dalam pengeboman ini, isteri Tunku Kudin dan 3 orang anaknya terbunuh. Hanya Syed Hasan dan juga Syed Hussein yang terselamat di dalam peristiwa pengeboman itu. Oleh kerana itu, peristiwa inilah yang membuatkan Tunku Kudin telah menyeru semua pahlawan Kedah berjuang bermati-matian bagi membebaskan Kedah. Di manakah kediaman yang telah dibom tidak dapat dipastikan. Dalam episod kali ini, sama-samalah kita saksikan eksplorasi di rumah Tunku Kudin. Okay, sekarang ni kalau korang boleh nampak, ni adalah kawasan dalam rumah Tunku Kudin. Jadi di sebalik pagar ni sebenarnya agak bahaya lah kalau saya nak masuk ke dalam sebab saya lebih pentingkan keselamatan diri sendiri daripada benda-benda lain lagi. Jadi agak bahayalah kalau ditengok kondisi atap-atap rumah, dinding banyak yang telah pun roboh ke bawah, jatuh semuanya. Kalau tengok belakang ni, ada juga dinding yang dah pun jatuh. Sebenarnya rumah Tunku Kudin ni, di sekeliling dia dah pun ada rumah-rumah ataupun barrack pegawai polis sebenarnya, pegawai polis PDRM. Dan agak janggal lah, maksudnya saya rasa macam agak pelik lah. Sebab rumah ni rumah usang yang diterbiar, tetapi sekelilingnya bukannya hutan, tetapi dia dikelilingi oleh rumah-rumah orang dan penduduk ataupun siapa yang tinggal di quarters ni lah, kawasan berhampiran dengan rumah Tunku Kudin ni, dia tak rasa pelik pun. Nampak betul-betul tepi rumah dia merupakan salah satu perumahan orang yang masih didiami oleh seseorang, dan mereka tak rasa seram dan takut pun untuk tinggal kat kawasan berhampiran dengan rumah Tunku Kudin. Jadi ianya satu yang agak baik dan juga unik lah bagi saya. Kalau kita dapat lihat ni, rumah banglo
Tunku Kudin ni dia ada 2 tingkat lah. Kalau boleh nampak, dan tingkat atas tu dah hampir pun tak nampak lagi rupa dia, sebab kebanyakan dinding-dinding dan juga atap rumah dah pun roboh ke bawah. Jadi kalau kita nak compare lah, nak bandingkan rumah Tunku Kudin ni dengan rumah kita zaman sekarang, kawasan rumah ini amatlah luas dan besar. Jadi kalau nak dibandingkan dengan waktu zaman tu, siapa sahaja yang memiliki rumah besar ni mesti dia ada pengaruh ataupun pangkat yang tinggi lah. Jadi tak mustahil lah seorang tunku kerabat diraja memiliki rumah yang sebesar ini pada zaman pemerintahan Kedah pada waktu tu. Jadi sekarang ni anda mungkin akan dengar bunyi bising sedikit, sebab di belakang saya ni merupakan satu generator jana kuasa lah yang masih berfungsi dan dia mengeluarkan bunyi agak bising sedikit. Jadi dari sudut pandangan jauh rumah Tunku Kudin ni nampak seram bila dia diliputi dengan pokok-pokok dekat kawasan tersebut. Jadi sampai di situ saja episod kali ni. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.